الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk. Suratul Alaq ayat yang pertama. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, maka Allah akan memberikan kefahaman tentang agamanya. Hadis sahih, sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Yang dikasihi pengurusi, seluruh ahli jawatan kuasa, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati lagi dikasihi Allah. Alhamdulillah, marilah sama-sama dan buat selamanya kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya, qudrah dan iradahnya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam yang pertama pada bulan yang pertama pada tahun 2022 ini bagi pengajian kita. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama kita menyambung diskusi Qisasul Ghaib fi Sahih Hadis Nabawi. Kisah-kisah ghaib dalam hadis sahih oleh Prof. Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimallahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah pun melihat dengan panjang lebar kisah yang ke-43, kisah Al-Malhamah dan penaklukan Konstantin. Telah pun melihat pendahuluan kepada kisah ini, nas hadis yang terkandung di dalam tajuk ini sebanyak 2 hadis yang panjang serta beberapa kalimah yang pelik dalam hadis ini serta sedikit kepada syarahan hadis. Dan pada malam ini kita akan menyambung syarahan hadis dan seterusnya melihat beberapa pengajaran dan faedah serta hukum-hukum yang boleh diambil daripada hadis ini. Muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pada hadis ini menceritakan kepada kita akan berlaku di akhir zaman satu peristiwa besar, peperangan yang berlaku di antara umat Islam dan juga di kalangan musuh-musuh Islam.
terutamanya daripada tentera-tentera Rom yang umat Islam dan juga tentera Islam pada waktu tersebut disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, min khiyari ahlil ard yawma idh, tentera di antara yang terbaik yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu, yang berhadapan dengan ketumbukan tentera dan bala tentera Rom. Sesungguhnya Allah memuliakan tentera ini dalam penaklukannya terhadap bandar itu. Maka dengan kadar kepayahan dan kesusahan yang mereka alami dalam mencapai kemenangan dalam peperangan itu, maka mereka menakluk bandar yang teguh itu dengan hanya tahlil dan takbir mereka. Akan tetapi bala tentera yang menakluk tidak dapat menikmati harta rampasan yang diperolehinya dan tidak dibahagikannya di kalangan mereka. Tiba-tiba mereka didatangi kabar yang menyebabkan mereka mencampakkan harta rampasan itu dan mereka bergegas pulang ke negerinya. Maka dalam hadis menyebut, maka sementara mereka membahagikan harta rampasan, mereka menggantungkan pedang-pedangnya di pokok zaitun. Tiba-tiba syaitan berteriak kepada mereka, sesungguhnya Al-Masih telah meninggalkan kamu pada ahli keluarga kamu. Lalu mereka keluar dan dengan demikian yang batil. Ketika itu mereka membuang apa yang ada di tangan-tangan mereka. Mereka pun pulang. Mereka pulang ke negeri mereka di Syam, tempat tinggal bala tentera Islam. Maka dalam hadis menyebut, apabila mereka tiba di Syam, ia pun keluar. Rasulullah SAW memberitahu bahawa tentera yang pulang ke negeri, mereka mengirim 10 tentera berkuda untuk meninjau perkara. Rasulullah SAW bersabda mengenai 10 pasukan berkuda ini, sesungguhnya aku mengetahui nama-nama mereka atau nama bapa-bapa mereka dan warna kuda-kuda mereka. Mereka adalah sebaik-baik pasukan berkuda atas muka bumi pada hari itu. Kemudian setelah mereka kembali ke negerinya, Dajjal pun keluar. Lalu ia memerangi mereka. Dan pada zaman itu Al-Masih Isa bin Maryam pun turun, lalu menghapuskan Dajjal dan fitnahnya, seperti yang akan dijelaskan dalam kisah berikut, dalam hadis yang berikut. Ini pengakhiran kepada peperangan Malhamah yang besar tersebut. Bagaimana berlakunya pertempuran yang maha dahsyat. Akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam dan dua tentera yang bersama-sama dalam peperangan tersebut pulang menuju ke negeri mereka, iaitu di Syam, yang menjadi pengkalan tentera umat Islam di akhir zaman, seperti mana yang kita sebutkan dalam hadis-hadis yang lalu. Di antaranya Ghutah, salah satu kawasan pinggir bandar yang terletak berhampiran dengan Damsyik ataupun Damaskus, yang menjadi salah satu daripada fustat, pengkalan tentera umat Islam pada waktu tersebut. Maka tentera umat Islam pun pulang ke negeri mereka, yakni di Syam. Pada waktu itu keluarlah Dajjal dan turunlah Nabi Allah Isa membunuh Dajjal tersebut. Kemudian berlakulah rentetan demi rentetan peristiwa yang berbaki sebagai tanda-tanda berlakunya hari kiamat. Sehingga berlakunya hari kiamat, berakhirlah dunia Allah Subhanahu wa taala ini. Kemusykilan dan jawapannya, dalam hadis ini pengarang telah pun menimbulkan satu perbincangan. Ada kemusykilan yang berlaku, yang dibincangkan, yang dibahaskan dalam hadis ini. Di sana ada kemusykilan yang dibangkitkan sebahagian manusia sejak dahulu dan sekarang, bahawa bagaimana kamu mendakwakan Konstantin akan ditakluk setelah peperangan terbesar itu ketika hampir keluarnya Dajjal, sedangkan ia sejak dahulu telah ditakluk di tangan Panglima Muslim Muhammad Al-Fatih. Bagaimana dalam hadis ini menyebut di antara
peristiwa akhir zaman, kejayaan kepada umat Islam adalah mereka dapat menguasai kota Konstantinopel. La yuftanuna abada fayaftatihuna Konstantiniyah. Bagaimana mereka akhirnya dapat menakluki Konstantin, yang tidak lagi berlakunya fitnah sudah daripada itu. Maka dibahaskan, menjadi perbincangan, kemusykilan, pertanyaan di kalangan kita. Dah bagaimana pula penaklukan Konstantinopel yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fasih sekitar 1453 Hijrah, dengan penaklukan Konstantinopel yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang berlaku di akhir zaman, menjadi salah satu tanda daripada tanda-tanda berlakunya hari kiamat. Itu kemusykilan ya, itu perbahasan dia. Maka jawapannya bahawa ada dua penaklukan bagi bandar ini. Yang pertama ialah yang terjadi di tangan Muhammad Al-Fatih, Sultan Sultan Murad Mahmud yang kedua, seperti mana yang disebutkan dalam sejarah, bermula daripada 857 sehinggalah 1453 Masihi, bersamaan 1453 Masihi, 857 Hijrah bersamaan 1453 Masihi. Dan ini tidak diragukan kerana ia telah terjadi dan diketahui seluruh manusia. Tidak ada jalan untuk mengingkarinya. Maksudnya benda ni dah berlaku dan pernah berlaku dan diakui. Bahkan menjadi satu kebanggaan, satu kemegahan kepada umat Islam. Kekuatan, kehebatan tentera Islam satu ketika dahulu dapat menguasai benteng terkuat, kubu terkuat bagi tentera Rom, iaitulah Konstantinopel ini. Kejadiannya merupakan dalil terkuasa atas kewujudannya, dan penaklukan ini ialah yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr, katanya, ketika kami berada di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba baginda ditanya mana satu antara dua bandar yang mula-mula ditakluk, Konstantin di Turki ataupun Rom di Itali yang sekarang ni. Maka sabdanya, tidak, bahawa bandar Ibnu Hercules yang mula-mula ditakluk yang disebut sebagai Konstantin. Jadi penaklukan Konstantin yang pertama itu telah pun juga disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Apatah lagi ditambahi dengan hadis la tuftahanna al-Qastantiniyyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaysh dzalika jaysh. Satu ketika akan terbebasnya, akan terbukanya Konstantinopel yang dibuka oleh seorang raja, yang raja itu adalah sebaik-baik raja, dan juga oleh tentera yang sebaik-baik tentera. Disebut juga dalam hadis ini, boleh ditanyakan di antara kedua bandar itu mana dahulu yang dibebaskan, maka kata Rasulullah SAW, iaitulah bandar Hercules. Hercules ni seperti mana yang kita sedia maklumlah, panglima tentera yang hebat zaman pemerintahan Rom. Jadi daripada generasi dia itulah sampailah kepada pembebasan Konstantinopel daripada tangan mereka. Dijelaskan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, penaklukan ini ialah disebutkan Rasulullah SAW, kamu pasti akan menakluk Konstantin, maka sebaik-baik amir ialah amirnya dan sebaik-baik tentera ialah tenteranya. Itu yang pertama jawapan dia. Yang kedua ialah penaklukan yang akan terjadi ketika hampir hari kiamat seperti mana yang telah kita jelaskan. Maka penaklukan itu akan terjadi seperti mana disebutkan dengan terang dalam hadis-hadis yang terjadi setelah Al-Malhamah, perang besar, dan sebelum datangnya Dajjal menjejak kakinya di negeri Syam,
dan akan ditakluk dengan selain cara penaklukan yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih. Maknanya daripada hadis ini menunjukkan sahnya penaklukan ini ialah apa yang sah dari Anas Konstantinopel akan ditakluk ketika hampir terjadinya hari kiamat. Jadi yang pertama tu selesailah, termaktub dalam lipatan sejarah kehebatan umat Islam. Yang kedua adalah bakal berlaku. Maknanya di antara pembukaan yang pertama dengan pembukaan yang kedua itu, di tengah-tengahnya itu ada penaklukan semula. Mungkin kita lihat pada hari ini Turki sudah pun ke arah sinar Islam, sinar Islam yang sebenar, dengan kepimpinan dia, presiden dia dan sebagainya. Tapi untuk jangka masa yang panjang, wallahu a'lam. Sebab Turki pun dia mengamalkan sistem demokrasi, kan? Dia mengamalkan sistem demokrasi. Kita lihat dalam sejarah umat Islam berhadapan dengan pendekatan demokrasi muhajirah silmiyah ini, ada kalanya dia menang memerintah, ada kalanya dia menang, dia digulingkan, direvolusi oleh kuasa tentera, ada kalanya dia menang dalam tempoh beberapa penggal dia kalah. Sistem demokrasi kan, sama ada di atas dasar kemenangan dengan diberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat untuk memilih pemimpinan parti yang terbaik, ataupun dimonopoli oleh kejahatan, fitnah, konspirasi, naratif-naratif yang negatif, persepsi-persepsi jahat, sehingga apa yang ada pada hari ini dijatuhkan. Naik pula pemerintah yang mungkin lebih teruk, lebih dahsyat, zalim dia, penindasan dia kepada rakyat. Wallahu alam, kita tak tahu. Jadi diambil alih pada waktu tersebut, maka dikuasai oleh orang-orang yang proksi kepada musuh-musuh Allah, walaupun kan bertopengkan dengan Islam, tapi proksi kepada Barat, kepada Eropah, yang mungkin mereka akan lebih mengetakkan lagi, lebih dahsyat daripada apa yang berlaku pada Turki di zaman Mustafa Kemal Atatürk. Sehinggalah dijajah 100% oleh tentera-tentera musuh, dan umat Islam, parti Islam tak dapat nak bangkit pada waktu tersebut. Rentetan berlakunya itu sehinggalah sampai berlakunya kiamat. Seperti mana kejatuhan Khalifah umat Islam 1924, kan, bagaimana hampir 100 tahun dah ni kita berada di bawah sistem demokrasi pilihan raya. Jatuh bangun, naik turun, kalah menang, tersingkir, tersungkur dan sebagainya. Jadi untuk nak sampai ke hari kiamat mungkin berlaku di situ satu keadaan musuh-musuh Islam menguasai Konstantinopel, dan pada waktu itu hampirnya berlaku hari kiamat, berlakunya peperangan Malhamah, peperangan yang besar, maka ditakluk pula buat kali yang kedua. Kerana kedua-dua peristiwa ini sahih, benar-benar apa disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak boleh menafikan bahawa satu ini tidak berlaku, satu ini bakal berlaku, dan satu inilah yang disebutkan oleh Rasulullah, yang tadi itu tak ada. Tidak. Dua-dua adalah penaklukan. Cuma penaklukan di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih, dan juga penaklukan di zaman Allahumma salli akhir zaman Imam Mahdi. Baik. Itu kemusykilan yang kita memperolehi, menemui jawapannya baik berdasarkan dengan hadis sallallahu alaihi wasallam dan beberapa hadis-hadis yang lain yang menyokong, yang menguat perbahasan berkaitan dengan penaklukan Konstantinopel. Pengajaran faedah pertama hadis ini dan seumpamanya menunjukkan kepada kita sebahagian faedah-faedah hadis yang menyebutkan tentang perkara ghaib yang akan datang. Maka ia mengandungi berita gembira bagi kaum muslimin bahawa Islam kekal sehingga terjadinya hari kiamat. Bahkan kaum muslimin akan tetap memiliki kekuatan yang akan menentang dan menewaskan kekuatan yang terbesar. Akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Ini dalam kita belajar pada muqaddimah
hadis sahih ini, hadis sahih berkaitan dengan akhir zaman ini, ada dua. Yang pertama adalah fitan, yang kedua adalah al-mubasyirat. Hadis-hadis yang menceritakan tentang perkara-perkara buruk yang berlaku di akhir zaman, dalam masa yang sama menceritakan pula berita-berita gembira. Perkara-perkara yang Allah Ta'ala berikan keistimewaan, berikan harapan, berikan kebaikan kepada umat di akhir zaman. Dalam keadaan umat di akhir zaman ini diserang tubi-tubi daripada atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, sehendap-hendapnya serangan tersebut daripada pihak musuh, sama ada secara luaran, dengan kemiskinannya, dengan kemunduran dia dan sebagainya, maupun dari sudut dalaman, dari sudut pemikiran dia, dari sudut kekuatan hati dia, jasmani sebagainya. Tapi di sana Allah beri lagi harapan, kekuatan kepada umat Islam, akan sampai masanya umat Islam ini akan diberikan kemenangan dan kekuatan untuk menentang musuh-musuh mereka. Maka menjadi tanggungjawab kepada kita, teruskan perjuangan. Teruskan perjuangan. Mungkin di zaman kita Allah Ta'ala berikan kemenangan, mungkin di zaman generasi kita yang datang kemudian daripada kita Allah berikan kemenangan. Jadi harapan itu ada disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya bumi ini akhirnya akan diwarisi oleh orang yang soleh, orang yang baik. Begitu juga hadis Rasulullah SAW ini, Nabi cerita bagaimana di akhir zaman umat Islam ada kekuatan dan akan menguasai umat manusia pada waktu tersebut, hatta musuh-musuh besar pada waktu tersebut. Menjadikan kita ni umat yang sentiasa termotivasi oleh ayat-ayat Allah dan juga hadis Rasulullah SAW. Kalaulah kita diuji oleh Allah, terutamanya dalam dunia demokrasi pilihan raya, dalam Allahumma salli Muhammad, pemilihan kepimpinan sebagainya, inilah yang menjadi Allahumma salli motivasi kepada kita, semangat baru kepada kita untuk teruskan perjuangan kita ni. Yang kedua, pengenalan mengenai al-malhamah, iaitu peperangan terbesar yang terjadi sepanjang sejarah manusia. Penentuan tempat bala tentera yang berperang, penetapan tempat setiap kepimpinan kedua belah pihak, bilangan tentera dan sebagainya dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Yang ketiga, wajib pembetulan dari ahli ilmu bagi kesalahan yang terjadi di sisi orang awam dan orang yang tidak mengetahui ghaib akan datang. Maka lelaki yang datang kepada Ibnu Mas'ud mendakwakan bahawa hari kiamat telah terjadi. Lalu Ibnu Mas'ud membetulkan kesalahan itu dan beralasan bahawa ia tidak akan terjadi sebelum terjadinya tanda-tanda kiamat. Tengok bagaimana dalam hadis ini mengajarkan kepada kita keadaan umat Nabi SAW. Dari sudut jaraknya kewafatan Nabi dengan mereka tu singkat, taklah jauh sangat seperti kita. Itu pun dah ada kesalahfahaman, kesalah tafsiran dan juga pengertian kepada berlakunya peristiwa akhir zaman. Lebih-lebih lagi perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu ghaib. Apatah lagi kita umat di akhir zaman yang jauh. Yang ada kepada kita adalah lampu hidayah daripada Al-Quran Sunnah, peringatan daripada para alim ulama. Maka tidak heran lambakan demi lambakan, kenyataan demi kenyataan, ucapan demi ucapan manusia-manusia yang salah dari sudut tafsiran dan juga penjelasannya kepada hari kiamat. Penjelasannya kepada hari kiamat. Yang terbaru ni. Terbaru ni maknanya ada semua. Dia mari semua tak berhenti. Hak terbaru diviralkan 2-3 hari inilah, bincang dalam guru asatizah kita. Penemuan di mana Kampar, di Kampar, bukan Kampar Selangor tu, di Kampar Indonesia. Seekor anak kambing dilahirkan dalam keadaan mata satu. Sampai lagi video tu kat tuan-tuan? Tak sampai lagi. Lagi dah sampai tu saat. Benda-benda gitu saat dah sampai. Hak payah ada mengaji ni, lambat sampai. Hak benda-benda macam tu dia saat sampai. Tunggulah. Dia tak masuk ke Facebook, dah masuk ke WhatsApp kita.
Dia buat benda hak yang menerujakan kita, tergempar berlaku di Indonesia. Indonesia ni memang pelik-pelik sama. Dia benda-benda pelik. Tengok video, tengok kenyataan tu sahih betul. Kita tengok betul. Mata satu bukan dia edit ke, bukan dia cara kita tengok mata kasar kita lah. Lah ni pun edit canggih dah. Allahualam lah kan. Ilmu teknologi ni kita pun tak pandai, kita pun tak boleh nak kuasai. Maka secara pandang lihat sisi pertama tu kita nampak dia memang benar dah. Hak syoknya di akhir sekali itu dia menyebut ini adalah sebahagian daripada pengikut Dajjal. Allah Akbar. Tak apa kaitan kambing dengan Dajjal? Tak. Nampak tak tuan-tuan? Situ ya poin dia. Tapi orang kalau kali tengok, oh ya sungguh. Sebab Dajjal ni, orang Melayu kita ni alhamdulillah dia kenal bab Dajjal ni. Sebab tu dia tak boleh nama ada Dajjal. Tak ada dia boleh nama anak dia Dajjal. Sebab dia kenal Dajjal ni. Dengan ciri-ciri dia duk fitnah dan mata satu dia, orang Melayu kita kenal. Dia apabila benda berkaitan dengan mata satu ni akhirnya dia kaitkan dengan Dajjal. Ini adalah pengikut Dajjal. Ini adalah tentera Dajjal. Ini adalah sebagai tanda-tanda akan munculnya Dajjal. Allah Akbar. Satu perkara pula, satu masa pula kita nak bulah benda ni, kita nak cerita benda ni. Nampak tak tuan-tuan? Hak kita duk mengaji habis kat setengah buku ni, nak habis buku ni tahun ni habis insya-Allah. Duk tak boleh nak faham lagi. Dan kita duk jelas keadaan fitnah akhir zaman, keadaan fitnah akhir zaman ni perlu dirujuk pada hadis, pada Al-Quran. Rasulullah SAW sebut cerita dah secara sahih. Benda-benda macam ni sekian. Kita duk cerita ni 2-3 tahun ni duk cerita pasal tu. Dan hantar sekali ya gambar dengan video dengan ulasan sikit, akhirnya orang percaya habis. Buat dah. Orang tak tilik dah, orang tak tengok dah, orang tak bincang panjang dah, orang tak ni dah. Orang kata ya sungguh wala, habis dah kita. Mayang dak iwan. Duk rasa takut dah Dajjal turun ni. Mayang dak lagi. Masjid Surah duk jauh lagi. Tahun baru dah ni. Dak, jadi Allah maksudnya tu persepsi. Hak yang perlu kita kena hadapi lah. Keadaan di akhir zaman ni, apatah lagi dengan teknologi yang ada. Dia punya sebaran, dia punya kecepatan, dia Allah apa tak sempat kita. Jadi bagaimana hadis ini dia membetulkan keadaan manusia yang membina persepsi mengikut hawa nafsu dia, mengikut sangkaan dia, mengikut dugaan dia, mengikut aku rasa. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak sebut pun macam tu. Allah Subhanahu wa taala tak jelas pun macam tu. Jadi kita kena betul. Sentiasa betulkan. Bagi contoh hak malam ni, kita betulkanlah berkaitan dengan penemuan anak kambing mata satu. Lepas ni tuan-tuan dapat kata tuan-tuan, sakat tengok video sudah. Percaya jangan. Yang ketiga, yang keempat, faedahnya nampak bahawa tentera Islam sedikit ketika bermula peperangan. Lalu pahlawan-pahlawan Islam yang sedikit digantikan perjuangan mati-matian yang sampai pada kemuncaknya di sisi orang-orang yang bersumpah setia untuk berperang sehingga menang ataupun mati syahid. Maka pada hadis ini menceritakan keadaan bilangan tentera Islam pada waktu tersebut. Permulaannya sedikit, lama-kelamaan dia meningkat dengan semangat juang yang hebat, akhirnya dapat kemenangan. Begitulah sunnah kepada perjuangan Islam ni. Dah nampak sikit ya, tapi kalau Allah nak bagi kemenangan, Allah akan bagi kemenangan. In tansurullah yansurkum. Bila kamu tolong agama Allah, tolong kamu lah. Itu jaminan daripada Allah. Maka kerja buat kita berjuang, berjihad, menang kalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan orang Islam ni, dia berjuang pun menang dapat pahala. Dia berjuang kalah pun dapat pahala. Tak kira lagi habuan dunia yang kita sebut ghanimah dan sebagainya. Baliknya orang muka Islam, orang kafir, dia nak kemenangan. Kalau dia dapat kemenangan dia pun dia sakit. Kekalahan lebih-lebih lagi lah. Apa pun tak dapat dari sudut dunia dia. Baik. Madinah Al-Munawwarah akan kekal dalam keadaan agung sehingga terjadi hari kiamat.
Yang demikian ditunjukkan bahawa tentera pejuang yang akan keluar untuk menentang Rom berkumpul di Madinah Al-Munawwarah. Daripada mereka bertolak sehingga perjalanannya meliputi Ghutah, berhampiran dan Syik yang saya sebutkan tadi. Jadi antara pekalan tentera umat Islam yang lain dalam peperangan Malhamatul Kubra ini adalah daripada Madinah Al-Munawwarah. Yang keenam, kurangnya bangsa Arab pada akhir zaman dan agama ini dibawa oleh selain bangsa Arab dan perjuangan mereka ke atasnya. Keadaan seperti ini banyak terjadi dalam peperangan-peperangan. Maka Al-Qudus kembali ke tangan kaum muslimin setelah dikuasai oleh Salabiyin, tentera Rom dengan pimpinan Salahuddin Al-Qurdi daripada bangsa Kurdi. Bangsa Kurdi ini bukannya bahasa Arab, bahasa Ajam, bukan bahasa Arab. Yang mereka ini hilang dah negara mereka. Negara mereka ni besar, dia ada dulu dipanggil sebagai Kurdi Raya. Kurdi Raya ni jajahan dia besar. Dalam Palestin pun ada, dalam Turki ada, sebahagian Syria, sebahagian Iraq ada. Sekarang ni mereka nak bangkit lah, nak bina negara mereka sendiri. Lepas tu kalau lah kita ambil perkembangan, dulu kita ambil juga sikit sebanyak perkembangan. Setiap kali ada pilihan raya di Iraq ataupun di Turki, akan ada satu parti Kudis. Parti Kudis ni kalau ikut dia berhaluan kiri. Dia berhaluan kiri yang tidak suka kepada pemerintah. Pemerintah mana pun naik dia akan masalah. Pemerintah kalau di Turki, pemerintahan sekular sebelum ni naik pun masalah. Pemerintahan Islamik PAN, kita kata Islamik versi pemerintahan ni macam Recep Tayyip Erdogan ni pun masalah juga. Sebab apa? Dia ni nak menuntut negara dia. Dia tak puas hati siapa naik pun, yang penting bagi balik negara dia. Memang dalam sejarah umat Islam, Kurdis ini dia ada tentera, dia ada negara dia, negara yang berdaulat, negara yang hebat. Dah masakan daripada negara itu lahirnya panglima-panglima tentera yang hebat. Di antaranya Salahuddin Al-Ayyubi. Begitu juga dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Mamalik. Mamalik ini pemerintahan yang menguasai kerajaan melalui kebangkitan hamba-hamba ni. Mereka ada kekuatan, mereka bangkit membina kerajaan daripada hamba kepada pemerintah. Sebab itu namanya kerajaan mereka ni kerajaan Mamalik, yang dimiliki, akhirnya mereka yang memiliki. Mereka dimiliki oleh tuan-tuan besar mereka. Tuan-tuan besar mereka ni siapa dia? Khalifah-khalifah di kalangan umat Islam pada waktu tersebut lah, yang melakukan kezaliman, yang melakukan penindasan. Akhirnya mereka bangkit, mereka menguasai, mereka memiliki kerajaan, daulah dan sebagainya. Di antara pimpinan ni yang hebat, Allahumma salli ala Muhammad Al-Qutus, orang yang telah menewaskan Tatar dalam peperangan Ain Jalut di Jordan. Ini bukan juga daripada orang Arab. Maka sejarah membicarakan perjuangan umat Islam di akhir zaman pun begitu, akan bangkit daripada orang bukan Islam. Sama ada di negara belah ASEAN kita ni ataupun di sebelah Allahumma salli ala Muhammad timur, Tantan tu, belah Tantan tu, Tantan dah dak. Nah sebut Tantan ni banyak negara dia. Tu bukan belah Arab belaka tu, tapi kebangkitan umat Islam tidak datang daripada bangsa Arab. Sebab itu kalau kita melihat keadaan situasi negara-negara Arab dan juga pemimpin-pemimpin umat Arab ini, tidak boleh memberikan keyakinan kepada kita Islam kembali di tanah Arab. Itu ialah dengan keadaan mereka, dengan Allahumma salli ala Muhammad, kehidupan mereka, kekayaan mereka, kemewahan mereka. Ni sekarang ni masing-masing duk garuk kepala tak gatah. Keadaan Arab Saudi pada hari ni dah macam-macam benda yang berlaku, dengan konsert akhir tahun dia, dengan festival Allah Akbar, dak dia riak dengan pesta dia, dengan konsert dia, dengan karnival dia, dengan kelab malam dia, Allah Akbar dak. Tu adanya dua tanah haram tu, Mekah Madinah.
Syekh-syekh hak balik daripada sana pun Allah Akbar. Syekh-syekh duduk di sana hak lantang sikit, kena penjara, kena gam, kena buang daerah, kena buang negeri. Pakai lari duduk Qatar belakang. Duduk Qatar belakang dak. Vokal langkang menegur kerajaan Arab Saudi ni di luar daripada kerajaan Arab Saudi. Duduk dalam kerajaan Arab Saudi, kena tangkap, humban dalam penjara. Hidup alhamdulillah, mati masya-Allah. Dah ni keadaan yang berlaku. Ujian kepada Islam dan umat dia. Maka sabarlah. Sabar. Yang ketujuh, hadis-hadis tersebut menceritakan tentang peperangan tradisional. Bala tentera berperang dengan pedang-pedang, menunggang kuda dan pergelutan bala tentera. Jika pengetahuan ini sah, maka sesungguhnya kekuatan roket, bom dan seumpamanya pada hari ini akan binasa setelah binasa teknologi yang ada pada hari ini, dan manusia kembali kepada keadaan mereka sebelum wujudnya senjata-senjata pemusnah yang kita kenali pada hari ini. Dah. Dan kalau kita lihat Allah SWT kecanggihan, kehebatan, kemajuan, ketamadunan tentang peralatan persenjataan pada hari ini, logik akal lah. Islam tak ada harapan lah. Islam tak ada harapan. Tuan-tuan balik search Google sudah. Kapal perang, kapal Islam dunia, siapa yang kuasai? Dalam 10 negara hak yang besar tu, 2 negara negara umat Islam. Yang pertama Pakistan, yang kedua Turki. Tu pun duduk dalam belakang kali tu. Hak depan China. Kat 200 lebih kapal Islam saja perang. Moskow, Rusia, Amerika Syarikat, Britain. Allah Akbar. Di sudut tu kalah kita. Tak kira lagi dari sudut nuklear. Mana negara umat Islam yang ada nuklear? Iran. Tu pun sampai hari ni ditekan oleh kuasa besar dunia. Israel ada nuklear, Amerika Syarikat ada nuklear, atom. Sekali bubuh hancur satu bandar. Nagasima, seperti Hiroshima, Nagasaki. Jepun hancur. Kalau tengok dari sudut tu dah. Allah, macam mana kita? Dan negara umat Islam beli hak expired tu, second daripada negara-negara hebat tu. Lepas tu nak lawan negara-negara tu, pakai doa lah. Pakai doa lah. Jadi dengan hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kemungkinan itu Allah Taala buat sebaliknya. Boleh berbangga dengan apa yang ada, tapi di akhir zaman semua benda tersebut tak dapat digunakan lagi. Berdasarkan hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berperangnya umat di akhir zaman pada waktu tersebut secara tradisional kembalinya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah tu ustaz, pakai tak ada masuk tentera buat persiapan apa? Dah tu konteks lain. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair turhibun adullah wa aduwakum ila akhir ayat. Tuntutan untuk kita mempersiapkan kelengkapan peperangan dengan sebaik mungkin adalah tuntutan daripada Allah. Maka kita buat sebaik mungkin, semampu mungkin. Angkatan negara, ketenteraan negara MINDEF, Allah SWT berjuang jaga perbatasan, beli peralatan, beli ketenteraan, beli ni adalah satu wa'iddu lahum mastata'tum, kewajipan yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, qadar sesuai dengan zaman kita lah. Yang ini adalah apa yang bakal berlaku. Yang berlaku ini adalah daripada apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak menceritakan bagaimana dahsyatnya kelengkapan ketenteraan musuh-musuh Allah ini. Akhirnya mereka tidak dapat menggunakannya. Bersebaliknya, mereka hanya dapat menggunakan apa yang ada dalam kehidupan mereka dengan qadar yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Kecanggihan-kecanggihan yang ada itu semua tidak boleh digunakan pakai lagi. Itulah juga kuasa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan bermakna kita berserah membabi buta, bertawakal tanpa usaha. Itu tanggungjawab kita, peranan kita. Sebab itulah kita kena faham
Hakikat perjalanan hidup ini bukannya kita melihat pada hadis Rasulullah ini kita merasa senang, merasa tenang dan kita berdiam diri, berpeluk tubuh, tidak berbuat apa-apa untuk agama kita, maka musuh mudah lagi lah menguasai kita. Sebaliknya kita nak kena ambil dia sebagai motivasi kita. Yang ini di zaman yang akan datang mungkin kita tak hiduplah waktu tu, tapi di zaman kita ni apa yang kita persiapkan? Ni yang kita nak bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah Ta'ala tanya apa yang bakal berlaku kemudian hari. Allah tanya apa yang kita buat untuk diri kita masa kita hidup tersebut, yang mungkin daripada sebab kita buat ni menjadi asbab punca kemenangan yang akan berlaku pada masa yang akan datang. Kerana hidup ini adalah rantaian kehidupan yang saling berhubungan di antara satu sama lain. Yang ke-8, para pejuang kaum muslimin boleh mengadakan perjanjian setia untuk berperang sehingga menang atau mati syahid. Sebagaimana Rasulullah SAW membaiat sahabat-sahabatnya pada hari Hudaibiyah di bawah pohon untuk berjuang hingga menang, tidak melarikan diri dari medan perang, dan perkara seperti ini terjadi pada perang Yarmuk dan selainnya. Jadi berbaiat untuk berjuang hingga mati ini, dan juga berbaiat kalau melanggar perjuangan ini akan dilaknat oleh Allah, dilakukan oleh Rasulullah SAW lama dah. Maka pejuang-pejuang Islam, jemaah-jemaah Islam, parti-parti Islam pada hari ini yang meletakkan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas sebagai sandaran hukum dan juga perlembagaan dan pegangan dia, maka dia menggunakan sistem bai'ah ini adalah benda yang sunnah, sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya orang yang jahil, orang yang Allahumma salli ala Muhammad tidak tahu tentang fiqh Islam yang sebenar, maka dia menganggap ia adalah sebagai satu tekanan, satu diskriminasi kepada kaum wanita sebagai contoh, satu paksaan, satu tekanan yang diberikan. Nak masuk pilihan raya jadi calon, pilihan boleh tak boleh, bersetuju tak bersetuju, mampu tak mampu, dan bila dah dipilih masuk, maka ada keterikatan yang perlu dibuat supaya nak menjaga perjanjian kita dengan Allah, perjanjian dengan Rasulullah bawa agamanya, dan juga dengan pemimpin-pemimpin umat Islam di kalangan kita yang ada pada hari ini. Maka berbai'ah, aku setia, berjanji, bersumpah, itu benda biasa. Nak mengikat seorang itu kepada perjuangan, pada jemaah, benda tak pelik pun. Cuma hak peliknya hak asasi manusia. Hadap faham, tak tahu, tak tahuan orang kata ni, tak tahu pakai ujung pada ekor tak tahu, maka dia buat fitnah dan sebagainya. Sedangkan hadis ini jelas, dan juga hadis-hadis yang lain, peristiwa-peristiwa yang lain, Rasulullah SAW melakukan sedemikian rupa. Yang ke-9, kekalnya agama Nasrani sehingga akhir zaman. Akan tetapi agama yang menyimpang ini akan berakhir dan binasa setelah turunnya Isa, kerana tidak diterima jizyah dari seorang, maka dia ada dua pilihan, sama ada masuk Islam ataupun dibunuh. Lalu orang-orang Nasrani memasuki Islam dan agama-agama yang lain binasa pada zaman dia. Agama Nasrani ini agama daripada Allah, agama samawi, kemudian diseleweng sehinggalah pada hari ini, sehinggalah pada akhir zaman, akhirnya akan hilang. Begitu jugalah, bahkan lebih-lebih lagi lah agama-agama yang lain yang agak menjadi rekayasa ciptaan manusia, lebih-lebih lagi akan hilang. Yang kedua, menunjukkan kepada kita bahawa berbilangnya agama dalam dunia ini akan berlaku dan berterusan sehinggalah hari kiamat. Maka tidak perlu dan tidak boleh untuk kita berhujah, berdakwah pun, santuni non-muslim pun, serik dakwah pun, sampai kiamat ke dia orang ni. Dah. Jadi yang berlaku tetap akan berlaku pada akhir zaman. Cuma apa yang kita pada hari ini, kita seru mereka kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sebahagian daripada mereka itu menerima, akhirnya mereka meluk Islam dan mereka selamat daripada api neraka Allah.
kita pun akan mendapat ganjaran. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul laka bin humrin ni'am la yahdikallahu bihika rajulan khairul laka min humrin ni'am. Barang siapa yang Allah Taala berikan hidayah disebabkan dengan usaha seorang, jauh lebih baik daripada unta merah yang ada di padang pasir. Betapa besarnya nilainya usaha kita membawa, mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, walaupun berbilang agama, berbilang bangsa dalam negara kita dan juga dunia kita ni. Yang ke-10, yang terakhir, hadis-hadis ini akan sampai kepada pemimpin-pemimpin tentera dan bala tentera Islam yang mencemburui peperangan pada akhir zaman. Mereka akan mengambil faedah daripadanya dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Dan hadis-hadis tersebut ada di antara yang meneguhkan mereka dalam peperangan dan juga perdamaian. Maknanya hadis ini sebagai sandaran, rujukan kepada pemimpin-pemimpin tentera Islam. Bahkan bukan kepada pemimpin-pemimpin umat Islam saja, kepada pemikir-pemikir musuh orientalis barat, pakar-pakar strategi musuh, yang mereka ini dapat maklumat daripada pemikir-pemikir mereka akan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akhir zaman. Maka mereka mengusahakan untuk merosakkan, menghapuskan, menghilangkan, membinasakan kekuatan umat Islam itu daripada dalam ataupun daripada luar dengan usaha mereka. Seperti mana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sebut orang Yahudi di akhir zaman akan bersembunyi di belakang pokok, yang pokok sebut namanya pokok Gharqad. Maka bagi mereka, kalau bersembunyi di belakang pokok Gharqad tu, selamatlah daripada dikejar, dibunuh, ditembak oleh tentera-tentera Islam. Maka apa yang dibuat oleh orang Yahudi pada hari ini? Semua bukit buka tanah lapang mereka ditanam dengan pokok Gharqad. Dapat siapa tanam? Dengar daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dah dia percaya. Percaya dah. Dah. Maknanya dia orang yakin. Dia orang tahu. Tapi kedegilan, kesombongan menghilangkan kewarasan dan juga memadamkan hati sanubari mereka. Akhirnya mereka membuat persiapan untuk berhadapan dengan janji Allah. Mereka buat persiapan untuk menghadapi apa yang disebutkan oleh Rasulullah secara sahih dalam hadis baginda, yang mereka merasakan mereka boleh berhadapan dengan apa yang disebutkan oleh Allah dan juga Rasul dalam hadis-hadis baginda. Fir'aun laknatullah mempunyai kekuasaan yang hebat, berhadapan dengan 7 belahan laut merah, laut mati, akhirnya dibinasakan oleh Allah. Apatah lagi dengan pokok-pokok yang begini, dengan persiapan-persiapan yang mereka rasakan besar, maha dahsyatnya mereka menghadapi serangan daripada tentera Islam. Jawapannya, kalau Allah nak memberikan kemenangan, hancurlah mereka. Kisah Dajjal tersebar, maka apabila seusainya berlaku Malhamatul Kubra, tentera Islam ni pulang ke penggalan mereka masing-masing, maka pada waktu tersebut Rasulullah SAW memberitahu kita bahawa akan keluarnya ketika hampir kiamat 30 dajjal palsu, semuanya menyatakan aku adalah Nabi, aku adalah Nabi. Dan dajjal yang paling besar adalah dajjal yang disebut sebagai Al-Masihud Dajjal, kerana fitnahnya adalah fitnah yang lebih besar dalam sejarah, kerana ia terbatas pada dakwaan kenabian seperti mana yang dilakukan dajjal-dajjal lain. Bahkan ia juga mendakwakan ketuhanan. Dia itu Tuhan. Dajjal-dajjal lain ni sekadar mengaku Nabi ya. Mari Dajjal sebenarnya mengaku dirinya sebagai Tuhan terus. Kabar-kabar Dajjal mengandungi 4 kisah. Semuanya mempunyai kaitan dengan Dajjal yang tersebar. Pertama, kisah pertemuan Tamim Ad-Dari dan jemaah dari sahabat-sahabatnya dengan Dajjal tersebar pada zaman Rasulullah SAW, yang bakal kita diskusikan pada kisah yang ke-44. Panjang ni tuan-tuan. Agak-agak bulan 5 habis kisah bab Dajjal ni. Bajet siap. Tak tolak lagi hak yang tak mari. Dari bulan 6 insya-Allah. Yang kedua, kisah Ibnu Sayyib.
Ibnu Sayyad, salah ni, Ibnu Sayyad, bukan Sayyid, Ibnu Sayyad, yang meragukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat pada keadaannya sebagai dajjal yang terbesar. Ini kita bahas ni, ulama bahas. Ada yang kata Ibnu Sayyad ini dajjal, ada yang kata Ibnu Sayyad ini tentera-tentera dajjal. Wallahu a'lam. Ni kita akan bahaskan. Tapi nak cerita berkisar kisah dajjal ni di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 4 kisah ni. Yang ketiga, kisah keluarnya dajjal terbesar pada akhir zaman. Yang keempat, kisah penentangan alim soleh Madinah dengan dajjal dan apa yang terjadi di antaranya dan juga dengan dajjal. Dan kisah keempat ini kita akan paparkan bersama dengan kisah ketiga kerana ia termasuk dalam kandungannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah kita akan sambung pada diskusi yang akan datang perihal dajjal. Yang baik daripada Allah ialah lemah, terkasar bahasa kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan Allah merahmati dan Allah subhanahu wa ta'ala meridai kita. Ada sahabat-sahabat bertanya berkaitan dengan madu yang biasa saya bawa. Saya ada bawa tu. Siapa yang berhajat boleh dapatkan insya-Allah. Dan saya juga ada bawa Habbatus Sauda, kapsul Habbatus Sauda sebagai alternatif untuk kekuatan antibodi kita dan sebagainya menghadapi 1001 musibah wabak yang ada pada hari ini. Di mana hak berhajat insya-Allah lah boleh kita dapatkan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa natubu ilaih. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.